Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila ke muka surat 382 3880 tu sebab nuzul tu mustahab juga, patut baca lah. Kalau kita baca di sini sikit aja, tapi tulisannya panjang, ataupun kita akan baca sekali lagi. Tapi pagi ni kita nak baca di muka surat 382, fitnah lebih berbahaya daripada membunuh. Ungkapan ini, fitnah lebih berbahaya daripada membunuh, satu ungkapan yang kerap disebut sekarang ni. Ia diambil daripada perkataan al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih buruk daripada membunuh. Jadi oleh yang demikian, bila dia lebih bahaya, maka kesalahan fitnah itu dianggapnya kecil berbanding dengan membunuh. Membunuh lebih besar. Memang benar berperang dalam bulan-bulan suci yang diharamkan perang itu adalah sangat besar dosanya. Tetapi perbuatan kaum musyrikin Quraisy yang bertindak dengan bermacam-macam untuk menahan orang ramai daripada menerima agama Allah, perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan menghalang orang Islam dari masuk Masjidil Haram, perbuatan mengusir mereka keluar dari rumah dan kampung halaman mereka di Makkah, perbuatan menindas dan mengganas orang Islam selama berbelas-belas tahun di Makkah adalah lebih besar dosanya daripada dosa berperang dalam bulan-bulan yang diharamkan berperang. Ini tafsirannya. Tafsiran umum fitnah lebih besar daripada membunuh secara umum begitu sebenarnya tidak tepat. Fitnah bukan sebarang fitnah di sini. Fitnah artinya menghalang orang daripada ke masjid, menyekat orang daripada datang ke masjid, dan mencari berbagai-bagai alasan untuk menghalang mereka datang ke masjid. Pokoknya menghalang orang daripada datang ke masjid adalah merupakan satu dosa yang sangat besar. Ini fitnah. Fitnah ni besar dosanya, lebih besar daripada dosa perang. Benarkah ungkapan itu? Sebenarnya boleh dipertikaikan fitnah dengan artinya yang khusus. Fitnah pada asalnya satu perkataan yang meliputi semua fitnah, semua gangguan, percakapan fitnah, perbuatan fitnah, adalah perbuatan fitnah, pergerakan fitnah dan sebagainya. Jadi kalau begitu, fitnah di sini khusus dalam ayat ini tidak bermakna fitnah itu lebih besar daripada bunuh. Bunuh tentunya lebih besar, dia membabitkan nyawa. Tetapi oleh kerana orang pada hari ini seringkali menggunakan fitnah cyber, fitnah macam-macam lagi fitnah ni, fitnah berita, fitnah dengan arti itu pada mereka fitnah itu lebih besar daripada bunuh. Besar kecilnya dilihat dari sudut kesan. Bunuh artinya kita menghapuskan nyawa orang tanpa kebenaran, tanpa keizinan syarak, maka itu yang lebih besar. Tetapi fitnah menghalang orang datang ke masjid, ya besar juga, tapi banding dengan orang yang membunuh. Kalau tak suka orang tu selalu datang ke masjid, lalu dibunuh terus, ini tidak boleh dianggap pembunuhan yang seumpama itu lebih kecil daripada
fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Tidak mungkin sama sekali begitu. Sebenarnya dosa besar kecil dilihat dari sudut natijahnya. Bagaimana, apa kesudahannya, apa jadinya bila pembunuhan itu berlaku, bila fitnah itu berlaku. Benarkah ungkapan fitnah lebih besar daripada bunuh? Semua fitnah begitu. Fitnah ni semua kadang-kadangnya tak sampai pun kepada peringkat perang, tak sampai pun kepada peringkat membunuh, tapi fitnah tidak syak lagi padanya. Jadi ingin diperjelaskan bahawa pembunuhan adalah lebih besar, sebab pembunuhan menyebabkan dibayar dengan pembunuhan yang seumpamanya. Persoalan yang dikemukakan, bolehkah berperang dalam bulan-bulan suci, itu bukan isu, tetapi isu sebenarnya yang dalam peristiwa ini ialah apakah matlamat sebenarnya ia dalam suatu peperangan. Masalah isunya di sini ialah dilihat dari sudut akibat daripada perang, akibat daripada buat fitnah itu. Kalaulah secara terperinci, maka ada fitnah yang kecil. Fitnah sesama fitnah itu pun ada yang besar dan ada yang kecil. Tapi kalau fitnah yang besar itu, perang itu sendiri fitnah. Jadi fitnah perang lebih besar daripada perang. Ini fitnah bercampur dengan fitnah keganasan umpamanya, dan lain-lain lagi. Kalau fitnah itu dengan arti membawa dosa, maka itu lebih besar daripada fitnah yang sebenarnya. Jika tidak, maka dilihat kepada ukuran fitnah mana yang lebih besar daripada bunuh. Bunuh ini jika dia menyebabkan nyawa, maka itu besar artinya. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukum berperang pada bulan haram, ashhurul hurum, bulan-bulan yang diharamkan perang. Kita dah sebut dah bulan bagaimana yang diharamkan perang. Bulan-bulan yang telah dipersetujui untuk tidak berperang di dalam bulan itu, telah dipersetujui di antara kabilah ataupun puak dengan puak sama-sama meletakkan senjata, tak mahu perang lagi. Itu haram perang bila dah dipersetujui. Pertanyaan ini tetap benar, tetapi tujuan jahat kerana ingin melindungi berbagai-bagai kejahatan yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap umat Islam, dan sekaligus ingin memburuk-burukkan umat Islam dan menonjolkan mereka sebagai penceroboh, padahal mereka lah yang sebenarnya yang mula-mula menceroboh dan mencabuli kehormatan Baitullah. Mengapa isu ini tidak dikemukakan lebih dahulu? Ayat itu bagi pertanyaan di atas baginda, diperintahkan menjawab, qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah. Jadi ayat yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi, permasalahan yang sengaja ditimbulkan oleh orang ini, mereka bermaksud fitnah yang dimaksudkan di sini ialah fitnah berperang di bulan haram. Berperang di bulan haram katanya bukan isunya, tetapi isunya di sini ialah berperang di dalam bulan haram itu apa hukumnya, menyebabkan ramai tentera Makkah yang tidak terlibat dengan musuh, mereka beranggapan
beranggapan berperang dalam bulan haram tidak menjadi apa-apa masalah, boleh berperang. Tapi peperangan dalam bulan haram ini iaitulah berperang yang tidak tunduk kepada peraturan anti senjata. Itu yang dimaksudkan di sini. Kemudian qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Jawablah hai Muhammad, berperang dalam bulan haram itu kabirun, dosanya besar, wa saddun an sabilillah, dan menyekat orang ramai daripada jalan Allah. Jalan Allah ini awak nak pergi masjid, kita ajak perang, kita memulakan perang, itu yang disebutnya dosanya sangat besar. Wal masjidil harami, dan kufur juga kepada masjidil haram. Bagaimana kufur kepada masjidil haram? Masjidil haram dia jadikan tempat ibadat, tapi tempat ibadat ini diceroboh. Wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah, dan mengeluarkan keluarga masjid itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Terjemahannya, jawablah berperang dalam bulan itu adalah dosa besar dalam bulan haram, tetapi perbuatan menghalang manusia daripada agama, daripada agama Allah dan kekufuran terhadap Allah, dan perbuatan menghalang agama, menghalang masuk ke Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksud di sini berperang dalam bulan haram itu adalah dosa besar. Tapi besar pun perbuatan menghalang manusia daripada agama Allah dan kekufuran terhadap Allah, dan perbuatan menghalang manusia, menghalang masuk ke Masjidil Haram dan mengusir keluar daripadanya, daripada Masjidil Haram, yakni menghalang keluar daripada Masjidil Haram, dan daripada masuk ke Masjidil Haram dan mengusir Masjidil Haram dari sekitarnya, lebih besar dari dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ingin memperkatakan bahawa tafsiran kepada qul qitalun fihi kabir, pertanyaan orang datang bertanya macam mana perang dalam bulan haram, Quran kata jawab ginilah, qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillah. Berperang di dalam bulan puasa, dalam bulan ini, bulan yang diharam perang itu adalah dosa dan menyekat orang fi sabilillah, kufur pula kepada agama ni dan kepada Masjidil Haram, mengeluarkan orang ramai daripada masjid dan Masjidil Haram. Perbuatan ini lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan. Kemudiannya, memang benar berperang pada bulan-bulan haram itu berdosa, tetapi siapakah yang berdosa yang memulakan peperangan ini? Walaupun berdosa besar, tetapi ingin tahu di sini siapakah yang melakukan dosa besar, yang lain-lain itu apa peranannya. Memang benarlah kepercayaan kepercayaan dalam bulan-bulan haram ini berdosa, tetapi siapakah yang memuliakan, yang memulaikan peperangan itu? Siapa yang memula? Bukankah masyarakat Quraisy yang
masyarakat Quraisy yang memulakan tindakan menyekat orang daripada mengikuti agama Allah. Itu sebabnya mereka mencabul kehormatan Masjidil Haram dan mengusir kaum muslimin yang melakukan ibadat di dalamnya. Bukankah mereka yang memulakan keganasan terhadap Nabi SAW dan para sahabatnya, sehingga mereka terpaksa berhijrah ke Madinah. Sedangkan negeri Makkah merupakan negeri suci yang telah dijadikan sebagai sebuah masjid agama, masjid aman, tetapi mereka tidak memuliakan dan tidak menghormati kesucian Masjidil Haram. Jadi persoalannya ini bukan persoalan menceroboh, tapi soalan tidak memuliakan masjid dan menjaga kehormatan darah daripada berlaku dalam masjid. Jadi dengan itu namanya peperangan. Kalaupun peperangan khusus, penghormatan, tidak jaga kehormatan masjid, ini yang dilarang, yang dianggap besar dosanya. Sesungguhnya perbuatan mengganas, mengusir dan menindas penduduk tanah haram Makkah adalah lebih besar daripada berperang dalam bulan haram yang dilakukan oleh beberapa orang Islam di bawah pimpinan Abdullah ibn Jahsh di Batn Nakhlah, nama tempat. Oleh itu hujah Nabi SAW dan para sahabatnya yang dikatakan tidak menghormati bulan-bulan haram ini, jika timbul lagi kerana mereka lah sebenarnya yang memulakan pencerobohan dan pencabulan. Mereka lah sebenarnya orang yang tidak memuliakan kehormatan tanah suci Makkah. Tindakan kaum musyrikin ini adalah satu fitnah yang jelas bertentangan dengan hak-hak kebebasan manusia. Jadi apa kesimpulan yang disebutnya sepanjang beberapa perenggan yang kita baca? Fitnah bukan artinya yang umum. Bukan arti yang umum itu yang dimaksudkan di sini, tetapi artinya menceroboh masjid dan tidak menghormati perjalanan masjid. Itu yang dimaksudkan di sini. Adapun semata-mata fitnah lebih besar daripada bunuh itu membawa arti yang lebih khusus, bukan secara umum. Sebab fitnah itu sendiri mempunyai pengertian yang lebih besar, lebih luas. Yang diharamkan berperang itu fitnah yang khusus kepada peperangan, tidak menjaga kehormatan masjid. Itulah dia yang disebutnya wal fitnatu asaddu minal qatl, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada berperang. Itu dia maksudnya. Apakah yang dimaksudkan dengan fitnah di sini? Fitnah yang dimaksudkan di sini ialah dalam ayat ini ialah menyekat kebebasan manusia untuk hidup beragama dan memaksa mereka supaya terus kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan di sini. Jadi salahlah jika ada orang yang melihat sedikit saja fitnah dilakukan terus membaca ayat wal fitnatu asaddu ataupun akbaru minal qatli. Itu salah, sebab yang dimaksudkan di sini fitnah yang tertentu yang membawa kepada peperangan, pencemaran masjid
menghalang orang dari datang ke masjid, ini satu fitnah yang lebih besar berbanding dengan yang lain-lain. Kita cakap dulu untuk pagi ini, dan besok kita akan sambung lagi di muka surat 384 hingga tamat perkara hukum murtad benarkah bunuh ataupun bagaimana akan dibicarakan selepas ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فارج الهم وكشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيم الآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغننا بها عن رحمة من سواك. وصل اللهم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.